Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi nurja'un. Wa nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung tafsiran ayat-ayat pilihan minggu yang kedua. Pada minggu ini kita memilih untuk mentafsirkan sebahagian ayat-ayat terpilih daripada surah Yasin. Dengar dahulu Ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ mursalun. Qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alayna illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum fa in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhizu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wala yunkizun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan suatu kisah di mana menjadi sebab nuzul kenapa surah Yasin ini diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadrib lahum, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka. Ceritakan kepada umatmu, wahai Muhammad, masalan ashabal qaryah, keadaan yang ajaib mengenai suatu kisah yang berlaku kepada kepada penduduk sebuah bandar. Bandar tersebut bernama Antakya, negeri Antakya. Ceritakan kepada umatmu, wahai Muhammad, suatu kisah yang berlaku kepada penduduk negeri Antakya. Izja'ahum mursalun, ketika mana datang kepada mereka rasul-rasul. Di dalam tafsiran pada kali ini, kita akan dapat membuktikan bahawa bilangan nabi-nabi dan bilangan rasul-rasul lebih daripada jumlah yang wajib kita ketahui, iaitulah 25 orang. Pada suatu hari, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami Rasul, berapakah bilangan Rasul-Rasul?" Rasulullah menjawab, bilangan Rasul-Rasul sama dengan bilangan tentera Islam di dalam peperangan Badar, iaitulah 313 orang. Sahabat tanya lagi, "Kamil Anbiya, berapakah bilangan Nabi-Nabi?" Rasulullah menjawab, bilangan Nabi-Nabi 124,000, sama dengan bilangan para sahabatku. Dan pada malam ini kita akan tengok 3 orang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Antakya adalah rasul-rasul yang tidak termasuk di dalam 25 rasul yang wajib diketahui. Iz arsalna ilaihi musnain, ketika mana kami utuskan kepada penduduk Antakya 2 orang rasul. Fakazzabuhuma, lalu penduduk Antakya mendustakan kedua-dua orang rasul ini. Fa'azzazna bisalisin, lalu kami perkuatkan dengan rasul yang ketiga. Kalau mengikut kitab tafsir, 3 orang rasul itu, seorang bernama Sadiq, yang kedua bernama Masduq, yang ketiga bernama Shalum. Fa'azzazna bisalisin, lalu kami perkuatkan dengan rasul yang ketiga. Faqalu, ketiga-tiga rasul itu berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah kepada kami. Apa jawab kaum dia? Qalu, kaumnya berkata, ma antum illa basyarum misluna, tidaklah kamu ini melainkan manusia seperti kami. Tidak ada kelebihan apa-apa. Bahkan kamu miskin, kami kaya, kami ada kedudukan, kamu tidak ada kedudukan. Wa ma anzalar rahmanu min syait, dan Allah yang bersifat Ar-Rahman tidak menurunkan apa-apa kepada kamu, tidak menurunkan kitab kepada kamu. In antum illa takzibun, tidak lain sesungguhnya kamu ini melainkan pendusta semata-mata. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta, kata penduduk kaumnya ataupun penduduk negeri Antakya. Apa jawab rasul-rasul?
qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya Tuhan kami maha mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Wa ma alaina illa balagul mubin. Dan tidaklah tugas kami kepada kamu melainkan untuk menyampaikan perintah-perintahnya dengan jelas dan nyata. Illal balagul mubin, kecuali menyampaikan risalah Allah al-mubin dengan jelas dan nyata. Tugas kami hanyalah menyampaikan. Kamu nak terima, kamu tak nak terima, itu bukan tugas kami. Allah tak akan tanya kami berapa orang terima dakwah kamu. Tetapi Allah akan tanya kami, kamu dah sampaikan belum? Jadi tugas kami menyampaikan kepada kamu dengan jelas dan nyata. Kaumnya berkata, qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang. Dia merasakan bahawa rasul-rasul ini membawa sial dengan sebab kamu. Maka demi sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti daripada menjalankan tugas yang kamu katakan itu, la illam tantahu, jika sekiranya kamu tidak berhenti, kamu tidak stop daripada menyampaikan dakwah ini, lanarjumannakum, kami akan merejam kamu, kami akan mengenakan kamu, walayamassannakum minna azabun alim, kami akan kenakan kepada kamu azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Apa jawab rasul-rasul tersebut? Qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya sialan itu, nahas dan malang itu adalah daripada kamu, disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. A'in zukirtum, patutkah kerana kami diberi peringatan, kamu diberi peringatan daripada kami dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Qalu ta'irukum ma'akum. Rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya sialan itu, malang itu ada pada kamu. A'in zukirtum, adakah dengan sebab kami memberi peringatan kepada kamu, kamu nak hukum kami, kamu nak seksa kami, bal antum qaumum musrifun. Bahkan kamu ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Qaumum musrifun itu maknanya kamu adalah kaum pelampau. Kamu adalah kaum yang melampaui batas. Tak patut nak menghukum orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai peringkat penduduk tersebut mahu membunuh rasul-rasul tersebut, diancam untuk dilakukan sesuatu yang tidak baik. Pada ketika itulah cepat-cepat Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang lelaki daripada hujung bandar berlari-lari dengan bersegera untuk menyelamatkan rasul-rasul daripada dibunuh oleh kaumnya. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa jaa'a minal madinati rajulun yas'a, dan datang daripada hujung bandar seorang lelaki berlari-lari dalam keadaan segera. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lalu lelaki itu berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul ini. Siapakah nama lelaki tersebut? Kebanyakan kitab tafsir
menamakan lelaki itu sebagai Habibun Najjar. Habib, seorang tukang besi, berlari-lari dengan bersegera untuk menyelamatkan rasul-rasul yang diutuskan dalam keadaan dia menyembunyikan keislamannya kepada rasul-rasul, berimannya dia kepada ketiga-tiga orang rasul tersebut. Apabila dia sampai berhadapan dengan kaumnya, dia kata, ittabi'u man la yas'alukum. Mula-mula dia kata apa tadi? Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ikutlah rasul-rasul ini. Dia perintahkan ataupun dia minta daripada kaumnya supaya beriman kepada rasul-rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kamu ikutlah, kamu turutilah orang-orang yang tidak meminta upah daripada kamu. Rasul-rasul itu tidak minta upah daripada kamu. Ittabi'u, ikutlah, man la yas'alukum, orang yang tidak meminta upah, ajran, ganjaran, upah, wahum muhtadun, daripada kamu, sedangkan mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kaumnya tidak mahu beriman dan tidak mendengar nasihat daripadanya, lalu Habibun Najjar berdialog dengan diri dia untuk sindir kaumnya. Apa kata Habibun Najjar? Wa ma li la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Sudahkah engkau menerima agama mereka? Kaum dia tanya. Lalu Habibun Najjar menjawab, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Dengan lain perkataan, Habibun Najjar mengatakan bahawa apa sebab yang menyebabkan aku tidak beriman kepadanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan dirinya dan kita semua ini akan dikembalikan kepadanya. A'attakhizu min dunihi alihatan. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah sebagai sekutu? Sembah patung, sembah tokong, sembah binatang, sembah matahari. Yuridnir rahmanu bidurrin. Jika sekiranya Allah yang bersifat Ar-Rahman menginginkan mudarat kepadaku, mau menimpa musibah kepadaku, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi sebaran syafaat kepadaku. Wala yunkizun, dan juga mereka tidak dapat menyelamatkan daku. Maknanya Habibun Najjar kata, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak dapat menyelamatkan daku jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mahu mengenakan kepadaku suatu musibah, suatu bala. Tak ada orang yang mampu mengangkatnya. Inni izalla fi dalalim mubin. Kalau aku ambil juga sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka aku adalah termasuk di kalangan orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Selepas daripada itu, Habibun Najjar pun mengisytiharkan imannya. Dia kata apa? Inni amantu
bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, wahai Rasul-Rasul, maka dengarlah nasihatku. Wahai kaumku, dengarlah akan nasihatku. Sesungguhnya aku beriman kepada Rasul-Rasul ini. Apabila Habibun Najjar mengistiharkan imannya, menyatakan bahawa dia telah pun beriman kepada Rasul-Rasul itu, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Kaumnya menerkam kepada Habibun Najjar, datang menyerang Habibun Najjar, melompat ke atas perut Habibun Najjar sehingga terburai isi perutnya, sehingga Habibun Najjar mati, sehingga Habibun Najjar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebaik saja Habibun Najjar mati, ada orang kata kesian kepadanya. Kalah dia, tewas dia, dia tidak menang. Tapi cuba sambung ayat Al-Quran. Selepas dia kata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, wahai Rasul-Rasul, fasma'un. Dengarlah, wahai kaumku, akan nasihatku ini. Lalu penduduk kampung tersebut membunuh Habibun Najjar, mati dalam keadaan ngeri. Selepas dia mati, apa yang berlaku? Cuba sambung ayatnya. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Dikatakan kepada Habibun Najjar, masuklah kamu ke dalam syurga. Apabila dia masuk di dalam syurga, dia melihat akan nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Masya Allah. Nikmat di dalam syurga ini digambarkan dalam hadis. Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan sesuatu yang tidak pernah dikhayalkan oleh akal fikiran. Apabila dia masuk ke dalam syurga, dia melihat akan nikmat yang ada di dalam syurga. Nak tahu tak? Di dalam surah Yasin ini juga digambarkan bagaimana nikmatnya di dalam syurga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga berada di dalam kesibukan nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya di dalam syurga sehingga ahli syurga terlupa bahawa ahli neraka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada di dalam nikmat syurga, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjelma. Allah Subhanahu wa taala bagi salam. 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 Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan salam sejahtera. Ucapan daripada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua penghuni syurga mendongak ke atas melihat wajah Allah. Nikmatnya melihat wajah Allah sehingga ahli syurga terlupa pula akan nikmat yang ada di dalam syurga. Jadi nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk melihat wajah Allah, kita kena masuk syurga. Inna ashabal jannah
sesungguhnya penghuni syurga fi syughulin, berada di dalam kesibukan, fakihun, akan nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah. Hum wa azwajuhum, mereka dan isteri-isteri mereka, fi zilalin, berada di bawah teduhan, alal araiki muttaqiun, mereka itu bertenggek, berbaring di atas dipan-dipan, pelana-pelana yang disediakan oleh Allah di dalam syurga. Jadi apabila Habibun Najjar masuk ke dalam syurga, dia tengok nikmat yang diberikan oleh kepadanya dan Allah muliakan, lalu dia berkata kepada Tuhan, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya jika sekiranya kaumku mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui nikmat-nikmat dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bima ghafarali, iaitulah tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku daripada orang-orang yang dimuliakan. Bima ghafarali, dengan sebab mereka buat begitu kepadaku, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepadaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk di kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan daripada Habibun Najjar, okey. Jadi kesimpulan daripada apa yang Ustaz nak sampaikan tadi ialah dengan sebab permintaan daripada Habibun Najjar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yasin kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pengajaran yang kita kena ambil ialah tidak ada suatu kerja di atas muka bumi ini yang pasti menang melainkan kerja dakwah. Allah Subhanahu wa taala tawarkan dua. Imman nasru, sama ada kamu diberi kemenangan di atas muka bumi ini, wa immas syahadah, ataupun kamu diberi mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa-rupanya Habibun Najjar apabila sahaja dibunuh oleh penduduk Antakiyah, dia mati sahaja, qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Apabila dia masuk ke dalam syurga, dia tengok nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, lalu dia pun minta dengan Allah, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya jika sekiranya kaumku mengetahuinya. Sebagai menyahut permintaan daripada Habibun Najjar, maka Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan surah Yasin. Jadi sebab itu surah Yasin ini kalau kita mempelajarinya, menghayati betul-betul surah Yasin, kita akan menangis apabila kita membaca ayat-ayat yang ada di dalamnya, terutamanya ayat yang kita tafsirkan pada malam ini. Bermula daripada waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang daripada hujung bandar seorang lelaki yang bernama Habibun Najjar, berlari-lari dalam keadaan bersegera untuk menyelamatkan rasul-rasul. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, kamu ikutlah rasul-rasul ini, dia tidak minta upah daripada kamu. Wahum muhtadun, sedangkan dia adalah orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhannya. Jadi apabila kaumnya tidak menerima nasihat daripadanya, dia tukar uslub, dia tukar cara berdakwah, lalu dia berdialog dengan diri dia.
Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kenapakah aku tidak patut menyembah Tuhan yang menciptakan diriku? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Sedangkan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. A'attakhizu min dunihi alihatan. Jika sekiranya aku mengambil Tuhan yang lain daripada Allah sebagai sembahan, yuridnir rahmanu bidurrin. Jika sekiranya Allah yang bersifat Ar-Rahman mahu memberi mudarat kepadaku, la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Tidak ada seorang pun orang lain selain daripada Allah yang boleh menyelamatkan aku. Inni izal lafi dalalim mubin. Kalau aku ambil juga sembahan selain daripada Allah, maka sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Apabila dia cakap begitu, akhir sekali dia pun istiharkan iman dia. Dia kata apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada kamu wahai rasul-rasul. Fasma'u. Dengarlah nasihatku wahai kaumku. Apabila dia istihar iman, Allah kata ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa mereka itu dibiarkan berkata amanna, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Sebab itu orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjatnya. Jadi sebab itu kita sekarang berada dalam ujian. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Ujian ini untuk Allah angkat darjat kita. Apabila kita mampu bersabar, apabila kita sentiasa kembali kepada Allah, merayu, berdoa, meminta taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesalahan, supaya Allah angkat musibah ini, berusaha bersungguh-sungguh dengan tidak berputus asa, dengan kembali kepada Allah, dengan melakukan muhasabah diri sebagaimana yang dipesan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbang di hadapan Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak memberi faedah oleh harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang salim, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu untuk pada malam ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan pada ayat tafsiran ayat-ayat pilihan daripada yang lain, daripada surah yang lain dan ayat-ayat yang lain. Semoga ayat-ayat pilihan yang kita tafsirkan ini memberi pengajaran di dalam kehidupan kita semasa hayat di dunia dan memberi manfaat kepada kita semasa hayat di hari akhirat nanti. Aminkan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami yang hadir, yang mengikuti program pada malam ini, berada di dalam keadaan berdosa, melainkan engkau cucuri rahmatmu. Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Janganlah engkau biarkan kami ini berada dalam keadaan berpenyakit, melainkan engkau cucuri rahmatmu. Engkau sembuhkan segala penyakit-penyakit yang dialami oleh kami. Wala hamman illa farrajtah. Janganlah engkau biarkan kami ini berada dalam keadaan keluh kesah, melainkan engkau kurniakan ketenangan kepada kami. Wala dainan illa addaitah. Janganlah engkau biarkan kami ini berada dalam keadaan menanggung bebanan hutang, melainkan engkau murahkan rezeki kami.
untuk kami selesaikan segala hutang-hutang kami. Allahumma inna hazal sesungguhnya wabak penyakit ini jundum min junudik, bala tentera daripada tenteramu, tusibu bihi man tasha, dia boleh menimpa dan mengenai sesiapa yang engkau kehendaki, wa tasrifuhu amman tasha, dan dia boleh menghindar daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifu anna, ya Allah jauhkanlah wabak ini daripada kami, wa an ahlina, daripada kaum keluarga kami, wa am buyutina, daripada rumah kami, wa azwajina, daripada isteri kami, wa zararina, daripada anak cucu kami, wa biladina, daripada negeri kami, wa biladil muslimin, dan negara-negara umat Islam. Allahumma hfazna mimma nakhafu wa nahzar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut dan apa yang kami bimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.